Muhammad Datuk Speaker, saya juga teruja untuk melihat sesuatu sejauh mana benarnya kita lebih buruk. Kita tidak beriri hati dengan Selangor. Kekayaan yang dinikmati oleh Selangor ini adalah kerana kejayaan kerajaan Barisan Nasional yang memerintah sebenarnya. RM1 tapak Wan 20 Ya, juta Muhammad. untuk memberi rumah. Ya Muhammad Ya, Datuk Muhammad. Speaker. Nanti dah kejap. Oi, Untuk Ya, sendiri, Muhammad. bukan untuk Ya, Muhammad, orang duduk. bawah ni. kenapa sekolah ini degil sangat? Yang Muhammad ni orang bijak tau, tapi tak baca peraturan. Saya minta seorang keluarlah. Yang Muhammad sekolah ini memang bijak, tapi tak pandai baca peraturan mesyuarat Dewan Negeri, bukan luar. Yang Muhammad tak boleh celah orang tengah berucap. Dia nak cakap, Yang Muhammad berucap ada orang panggil? Tak ada. Saya pun kata tak sentuh. Tak tahulah macam mana perangai Yang Muhammad. Tengok macam okey. Kali kedua macam karaoke. Saya minta maaf Melayu Muhammad. Saya tak izinkan. Speaker, jangan buat serangan peribadi. Tidak, saya bukan serang pribadi. Saya dah nasihat banyak kali. Yang Muhammad tak ikut. Itu bukan serang. Kalau saya serang tak tentu pasal ini, saya kata duduk. Yang Muhammad berdiri. Saya kata tak boleh. Yang Muhammad berdiri. Itu serang ke? Kalau speaker tak boleh bercakap, nak jadi apa speaker? Dah. Saya tak izinkan. Memang Muhammad ada cara lain sikit lah. Yang lain tu macam baik je. Termasuk bentayan pun dah baik lah. Ya, betul. Dia ikut peraturan. Betul lah bentayu. Nak jawab ni? Okey lah. Ya Muhammad Datuk Speaker. Pembangkang di negeri Selangor ni seperti anak dara kahwin dengan duda yang kaya. Itu pun tak payah sebut lah. Apa nak sebut pula nak dara dan duda. Masuk tinggal kesat kaki je. Yang Muhammad Datuk Speaker, apa bersih sangatkah negeri-negeri mereka? Kenapa tidak ada yang mencadangkan agar kita supaya jangan jadi Kelantan yang terpaksa mendapatkan bantuan daripada pusat untuk membayar gaji mereka? Yang Amat Datuk Speaker, seterusnya Yang Amat Datuk Speaker, perkara yang kedua dibangkitkan oleh Segudai juga bahawa kerajaan negeri berada di pinggir muflis kerana salah urus keuangan kerajaan negeri. Janganlah Yang Berhormat Segudai nak mencari kelemahan saja dengan mudah menuduh kita salah urus keuangan, hingga Yang Berhormat tidak sedar bahawa kita sudah 7 tahun berturut-turut dapat sijil bersih daripada Ketua Audit Negara. Dan sejak 2 tahun Ketua Audit Negara memperkenalkan sistem star rating untuk mengukur urusan keuangan di semua negeri. Pengurusan keuangan Johor telah memperoleh tahap baik, iaitu dia beri rating 3 bintang untuk 2 tahun berturut-turut dengan markah melebihi 80%. Jadi, kalau laporan Ketua Audit Negara sebagai rujukannya, kita harus menerima realiti ini. Jadi Yang Muhammad, janganlah ikut sedap untuk mengenakan ataupun mengutarakan sesuatu perkara jika tidak ada fakta yang sepenuhnya. Lebih detail saya nak maklumkan, pada tahun 2007 kita mendapat 88.28%. 2007 88 lebih. 2008 83.1%. Ini adalah kerajaan negeri Johor. Yang Muhammad Datuk Speaker, Segudai juga menyatakan bahawa aset kerajaan negeri sebanyak 201 juta pada 31 Disember 2008 hanya dapat menampung hanya 3 bulan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Yang Muhammad Datuk Speaker, sekarang ni kita sudah berada di awal bulan Disember 2009. Kerajaan negeri masih kukuh berdiri dan masih mampu membayar semua tanggungan semasa kerajaan, dan insya-Allah akan terus mentadbir negeri Johor ini selagi masih ada bulan dan bintang. Insya-Allah sistem perakuanan kerajaan bukan seperti sistem perakuanan sebuah syarikat yang amat mudah untuk muflis. Yang Muhammad Datuk Speaker, pada masa yang sama juga kita harus perbandingkan secara adil bahawa kerajaan Selangor mempunyai reserve tunai yang pelaburan yang lebih banyak berbeza kerana kerajaan sedia ada sentiasa mewarisi kemewahan yang ditinggalkan oleh kerajaan yang sebelumnya. Yang benar Datuk Speaker, saya rasa kita menghadapi masalah di Dewan ini kerana ada pihak yang masih tidak faham dan keliru, malahan menyatakan bahawa konsep satu Malaysia itu mengelirukan rakyat. Bagaimana boleh dinyatakan konsep satu Malaysia itu mengelirukan rakyat? Ia dikatakan mengelirukan rakyat hanya kerana ia berdasarkan dan bertunjangkan perlembagaan yang sedia ada.
Saya tidak berhasrat untuk menerangkan panjang lebar berkenaan perkara ini, tetapi memadailah bahawa ianya adalah satu niat yang tidak baik. Tidakkah mereka melihat tentang kebaikan konsep dan gagasan yang diperkenalkan ini, Yang Berhormat Datuk Speaker? Yang Berhormat Datuk Speaker, apa sebenarnya yang buruk dengan konsep satu Malaysia ini? Jika ikhlas, kenapa tidak disokong gagasan ini? Atau si keliru ini takut jika rakyat Malaysia bersatu padu dan menegakkan keluhuran perlembagaan yang ada ini? Sewajarnya perkara yang baik ini harus disokong dan tidak dikelirukan dan tidak diputar belitkan agar keharmonian, perpaduan dapat kita nikmati bersama. Yang Berhormat Datuk Speaker, persoalan selanjutnya, sebenarnya siapakah yang mereka wakili ini? Siapa yang diwakili ini? Kita nak tengok. Sekutu jiran-jirannya? Ataupun daripada Penggaram, wakil daripada Penggaram ke? Wakil daripada Bukit Batu ke? Wakil daripada Permas ke? Siapa yang diwakili ini? Tak heranlah kalau ada dalam hal-hal PL begini ni. Tak heranlah kalau ada kuncunya menjadikan pemimpin komunis Melaya pun jadi idolanya. Jadi ini satu perkara yang sewajarnya tidak perlu ditimbulkan. Keikhlasan ini hanya boleh dilihat jika perkara-perkara ini dibangkitkan di sini. Tetapi jika ia dijadikan topik wajib setiap ceramah, ia membuktikan bahawa keharmonian bukanlah yang dicari dan merekalah yang wajar digelar rasis dalam negeri dan negara yang aman ini. Yang Berhormat Datuk Speaker, bagaimana mungkin kita boleh mengajak masyarakat kita ke arah cinta negara dan menerapkan perpaduan yang kental jika anak kita sendiri yang masih kecil saban hari menyanyikan lagu kebangsaan negara orang di negara orang? Bagaimana mungkin anak kita sendiri pun nyanyi kebangsaan negara orang setiap hari? Di antara lain faktor-faktor penting Yang Berhormat Datuk Speaker, kejayaan sebuah negara ini adalah iltizam politik dan koordinasi antara jabatan-jabatan dalam kerajaan yang mempunyai koordinasi yang baik antara jabatan-jabatan. Tetapi yang kita harapkan adalah coordination with accountability. Koordinasi dengan yang ada accountability, pertanggungjawaban antara jabatan-jabatan untuk merealisasikan aspirasi kerajaan yang memimpin negara dan negeri yang ada. Ini yang kita harapkan. Di samping itu juga kita mengharapkan dengan izin ada disiplin of action. Ini bermakna kita memerlukan satu tindakan yang bersama untuk memastikan bahawa ada tindakan-tindakan daripada koordinasi yang telah ada di antara jabatan-jabatan untuk merealisasikan aspirasi, misi dan visi kerajaan yang sedia ada. Justru itu, kita harus membuat sesuatu untuk memastikan komoditi ini akan terus ampuh dan memberi pulangan yang terbaik kepada negeri dan juga negara yang tercinta ini. Yang Berhormat Datuk Speaker, okey, Mat, masa dia sikit lagi. Akhir sekali Yang Berhormat Datuk Speaker, saya juga ingin mengharapkan agar dilihat soal pertanian moden di air hitam Yang Berhormat Datuk Speaker. Saya berbangga dengan projek pertanian moden di air hitam. Saya berbangga, alhamdulillah, kerana ia juga dijadikan tapak kekal untuk sambutan Hari Peladang dan Nelayan Negeri setiap tahun. Cuma baru-baru ini saya telah mendapat aduan bahawa ikan-ikan talapia di empangan yang berhampiran mati Yang Berhormat Datuk Speaker. Dan saya dimaklumkan ini adalah lantaran kerana ada pencemaran